والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasa mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga, maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penonton setia TV Al-Hijrah hari ini 5 Safar 1444 Hijriah bersamaan dengan 2 September 2022. Salam Sayyidul Ayyam dan juga salam kemerdekaan, salam Hari Kebangsaan 2022 buat semua warga Malaysia. Alhamdulillah. Dan kali ini kita bersiaran seawal 6.30 pagi. Terima kasih kepada penonton. Kalau sebelum ni bermula jam 7 pagi kan. Tapi penonton sudi juga bersama dengan kami seawal 6.30 pagi di Kaca TV, di Facebook Live dan juga saya pun ada buat TikTok Live ni kan. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak kepada semua penonton. Jadi jangan lupa untuk like, share, save dan komen di live Facebook TV Al-Hijrah. Di TikTok Live pun boleh juga kalau nak komen ke, nak apa-apa ke, insya-Allah yang mana sempat saya akan baca insya-Allah. Seperti biasa, kelaziman kita meneruskan tema di Assalamualaikum iaitu bersama bina syurga di rumah, bina rumah di syurga dan bersama kita masuk syurga sekeluarga. Jadi kepada penonton-penonton yang mungkin tak tahu rancangan Assalamualaikum ni, kita ada pelbagai platform media sosial sebenarnya. Kita ada Facebook, kita ada Instagram, kita ada YouTube, kita ada Telegram. Jadi kalau boleh follow semua platform media sosial Assalamualaikum untuk anda dapatkan maklumat-maklumat terkini apa yang sedang berlangsung di Kaca TV ataupun di rancangan Assalamualaikum insya-Allah. Dan kali ini kita nak berbicara berkaitan dengan perjalanan terakhir sapaan Malakul Maut bertepatan dengan ayat yang dibacakan tadi. Jadi nak berbicara dengan lebih lanjut bersama dengan saya pada pagi ini Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, Pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalunya kita bersiaran 7 pagi Ustaz. Betul. Kali ini kita awal kan 6.30 pagi ni kan. Sebab kita nak raikan penonton-penonton semua kan. Jadi Ustaz, mungkin untuk permulaannya Ustaz boleh jelaskan maksud dan huraian sebenar ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah yang Allah berikan, semoga pada pagi ini kita mendapat kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya bila kita sebut tentang perjalanan terakhir ini, dia adalah satu perjalanan yang itulah permulaan kehidupan yang sebenar. Sebab itu kami namakan perjalanan terakhir kerana kita nak melihat detik-detik ketika mana kematian itu menjelma sehinggalah akhirnya sama ada di syurga tempat kita ataupun neraka, na'udzubillah. Allah. Bila apa yang dibacakan oleh Syekh Asim tadi kemudian diterjemahkan oleh Ustaz Bad, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala mulakan yang mana Allah kata kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup ini, yang bernyawa akan merasai za'iqah. Maknanya za'iqah ini mereka akan merasai kematian. Sebab tu apa yang kita miliki pada hari ini, pangkat kita, harta kita, semuanya akan binasa. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 26, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kullu man 'alaiha fan, iaitu semua yang ada di atas bumi ni Hanan akan binasa. Allah. Sebab tu bila kita baca ayat ini, dia menginsafkan kita. Dia menjadikan kita, ya Allah, hari ini yang Engkau berikan kepada aku kehidupan, Kau berikan kepada aku peluang, Engkau berikan kepada aku ruang. Hari ini kita hidup, sebenarnya Allah suruh kita untuk kembali kepadanya. Tetapi manusia ini sentiasa lalai, sentiasa alpa dengan apa yang mereka dapat hari ini, dengan pangkat, dengan harta, dengan kemewahan, dengan suasana yang ada di sekeliling. Sebab itu ini merupakan satu teguran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hati yang hidup supaya segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Imran ayat 185 yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akhirkan dengan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Iaitu kata Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan dunia ini, segala kemewahan, pangkat, kebesaran tidaklah hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang
terpedaya. Masya Allah, itu dia satu kupasan yang cukup menarik sebagai pembuka bicara kita pada pagi ni. Masya Allah. Saya nak raikan juga Ustaz, komen-komen daripada Facebook Live, ada daripada Safia Ilya, Rina Ahmad, semua memberikan Assalamualaikum Ustaz. Itu di Facebook Live Ustaz. Dekat TikTok Live ni ada seorang hamba ni, Suca Guala. Ustaz Hanan mengaji sikit. Tak perlulah. Sebab tadi Ustaz Asim dah baca tadi, dah mengaji, so saya tak perlu mengaji dah. Okey, jadi Ustaz, kalau kita berbicara pasal sapaan malakul maut ni kan, selalunya bila kita bercakap tentang kematian ni, perkataan mati tu kadang-kadang orang kita ni jenis macam mati tak apa, jenis macam tak ambil cakna sangatlah kan. Takut tapi bila perkataan mati tu macam biasa, tapi bila kita dengar perkataan sakaratul maut, rasa cuak dia punya Ustaz, rasa gerun dia tu macam lain macam sikit kan. Jadi Ustaz mungkin boleh terangkan apa yang dimaksudkan dengan sakaratul maut ni. Bila kita sebutkan Hanan, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang sakaratul maut, dia sebenarnya dalam perkataan bahasa Arab. Sakarat dan maut itu adalah dua perkataan. Sakarat satu perkataan, maut satu perkataan. Tetapi dua perkataan ini apabila digabungkan, kata para alim ulama, iaitu sakaratul maut bererti keadaan yang tidak sedarkan diri ataupun dia pengsan kerana terlalu sakit. Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata baginda Nabi SAW, inna lil mauti sakarat, sesungguhnya mati ini sangat-sangatlah sakit, ya Allah. Sebab tu bila kita menyebut tentang kematian, semua kita yang akan merasai kesakitan, dan kesakitan ini seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW dinyatakan bahawa kesakitan itu seperti 300 tetakan pedang. Allahu Akbar. Kita baru kena pisau sikit, digiris sikit kita dah rasa sakit. Ini 300 kali libasan pedang. Bayangkan betapa sakitnya ketika kematian. Jadi sebab itu sahabat-sahabat sidang penonton, jiwa-jiwa yang hidup pada pagi ini yang menonton TV Al-Hijrah, Assalamualaikum subuh, sebenarnya inilah masanya untuk kita kembali kepada Allah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya kita hari ini mengetahui bahawa sakaratul maut itu sesuatu yang benar. Dia bukan sesuatu yang palsu, dan setiap orang, semua orang akan merasai. Jadi sama ada kita merasai dengan penuh kerahmatan ataupun dengan penuh kesengsaraan, itu pilihan kita sewaktu kita hidup. Sebab tu kita ada bagi alasan, kadang-kadang orang kata tak apalah, nanti saya bertaubat. Sekiranya mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, mati dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah, tengah-tengah melakukan maksiat, akhirnya Allah cabut, datang sakaratul maut, datang malakatul maut menyapa ketika dalam melakukan maksiat, bagaimana keadaannya berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita menginsafi diri kita, muhasabah diri kita, kerana ia satu perkara yang sangat-sangat dahsyat yang disebutkan oleh para alim ulama. Sebab tu kata Nabi, sesungguhnya kematian itu sangat-sangatlah sakit, sehingga kan baginda Nabi SAW juga merasai kesakitan dalam kematian. Allahu Akbar. Itu dia kan apa yang dimaksudkan dengan sakaratul maut tadi. Masya Allah. Kita pun nak berbicara tentang ialah selain daripada sakaratul maut ni, ada syaitan yang menghasut supaya tergelincir daripada akidah dan Islam ni kan juga Ustaz. Tapi kita nak berhenti rehat seketika. Jadi penonton, jangan ke mana-mana. InsyaAllah kita kembali ke Assalamualaikum, sebab perbincangan kita berkaitan dengan perjalanan terakhir sapaan malakul maut ni belum habis lagi. Kita ada banyak lagi perbincangan yang kita nak bincangkan selepas ini. Jadi jumpa selepas ini. يبلغنا أمانينا ويذهب منا الأكدار ربي واجعلنا من الأخيار. Dengan suara yang elok itu menambahkan lagi keindahan Al-Quran. Sebab tu kita tengok macam mana hebatnya peranan lagu tadi sebagai satu alat untuk mengindahkan bacaan Al-Quran, bahkan sampai maksud kepada kita.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Gaji halal pun ada, gaji haram rasuah pun ada. Kadang-kadang gaji hak rasuah tu lagi banyak daripada hak gaji halal ni. Duit tu dia nak suap dalam mulut anak dia ke, dia nak bagi dekat isteri dia untuk belanja ke, dia nak bagi kat mak ayah dia ke, tak heran. Tuan-tuan, suasana itu sudah sangat banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Kembali lagi bersama dengan Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa dalam program Dakwah Live yang menampilkan panel-panel daripada orang-orang yang berpengalaman dan pakar dalam bidangnya, bukan sahaja berkongsi ilmu tuan-puan, bahkan berkongsi rasa dengan cara yang paling harmoni yang boleh kita ketengahkan. Jangan lupa setiap hari Rabu jam 9 malam Dakwah Live hanya di TV Al-Hijrah. Alhamdulillah, kita kembali ke Assalamualaikum. Perbincangan kita pada pagi ini bersama dengan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan berkaitan dengan perjalanan terakhir sapaan Malakul Maut. Jadi bila kita berbicara tentang Malakul Maut ni kan, ialah malaikat maut kan yang datangkan. Tapi kadang-kadang ada juga orang bercerita bila kita ketika sakaratul maut ni kan Ustaz kan, akan ada syaitan yang akan cuba menghasut supaya kita ni tergelincir akidahnya dari Islam. Betul ke Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Hanan, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang kematian, sebenarnya kematian ini itulah yang ditakutkan, kerana itulah permulaan sama ada perjalanan hidup kita akan baik ataupun perjalanan hidup kita akan kita mendapat kesengsaraan. Jadi pada waktu itulah, saat-saat terakhir itulah, syaitan akan usaha untuk menyesatkan manusia. Seperti mana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, yang mana syaitan ini dia bersumpah dia akan pastikan, dia akan menghalang supaya kita ini menuju ke jalan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Imam Al-Qurtubi bila menyatakan, menafsirkan di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan 17, apa kata Imam Al-Qurtubi? Katanya syaitan itu akan datang dalam pelbagai rupa bentuk. Ada datang dalam rupa bentuk orang tua kita, ibu ataupun ayah, lalu dia menyeru supaya kita masuk dalam golongan orang Yahudi ataupun Nasrani. Allah. Sebab tu itulah yang terakhir saat-saat, sebab kehidupan iblis dan syaitan, waktu kita hidup, kita banyak dah terpedaya dengan mereka. Sebab tu iblis syaitan ini dia akan usaha, dan itulah sumpahnya, dan dia berjanji untuk menyesatkan manusia. Dan apabila manusia itu menemui sakaratul maut, iaitu tiba kematian mereka itu, itulah saat terakhir, usaha terakhir daripada syaitan untuk menjadikan manusia ini dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Hanan, kadang-kadang timbul satu persoalan, bagaimana kita nak selamat daripada godaan pada waktu itu? Jadi di sana ada terdapat dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu doa sebenarnya yang boleh kita amalkan dan kita baca, seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, a'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Ustaz ulang sekali lagi, dan insya-Allah kita akan buat satu poster nanti, boleh tengok di FB Ustaz. Nanti insya-Allah kita nak war-warkan tentang doa ini. Apa doa dia? A'udzubika an yatakhabbatani syaitan indal maut. Maknanya aku berlindung kepadamu dari kerasukan syaitan pada detik-detik kematianku. Kita minta Allah lindung kita supaya kita tidak terikut dengan bisikan-bisikan syaitan pada waktu-waktu saat terakhir kematian kita. Saya kira doa ni pun penting juga Ustaz kan. Betul. Sebab kadang-kadang ialah kita ni mungkin dah banyak ibadahnya, tapi takut di penghujung nyawa kita tu tergelincir. Kan, jadi bila tergelincir akidah kita, Allah, sia-sia je yang selama kita bertahun-tahun kita ibadat tu kan, bertahun-tahun kita nak mendapatkan keredaan Allah tu, akhirnya tergelincir di waktu kita menghadapi sakaratul maut. Itu yang kita nak elakkan. Masya-Allah. Jadi Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan juga saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni menghadapi sakaratul maut ni Ustaz.
Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang bagaimana kisah baginda Nabi menghadapi sakaratul maut dirakamkan seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, bahawa di hadapan Nabi ada satu bekas air kecil. Dan dalam bekas air itu Nabi SAW meletakkan tangan baginda Rasulullah, kemudian Nabi menyapukan di muka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana dahsyatnya kematian itu. Terlampau sakitnya kematian itu sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menghadapi kematian, waktu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa innalil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian ini sangat-sangatlah sakit. Allah. Nabi sendiri menyebut. Maknanya ketika mana Nabi menghadapi kematian, waktu itu Nabi menyatakan innalil mauti sakarat, sesungguhnya kematian itu sangat-sangatlah sakit. Sebab itu ia menginsafkan kita. Kalau Nabi sangat sakit, apatah lagi kita. Betul. Nabi beristighfar dalam riwayat 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Itu Nabi istighfar. Kita bagaimana, Hanan? Allah. Dengan dosa mata kita, dengan dosa telinga kita, dengan dosa apa sahaja yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Dah buat dosa, tak istighfar pula kepada Allah. Tak kembali pula kepada Allah. Sebab tu Nabi SAW ketika mana Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, maka kata baginda Nabi SAW, fi rafiqil a'la. Nabi menunjukkan tangan baginda ke atas, lalu akhirnya Nabi wafat. Itulah pengakhiran kehidupan Nabi SAW dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi Ustaz kan, kadang-kadang terfikir juga, Nabi kan orang yang paling kita agung-agungkan kan, orang yang paling dekat dengan Allah kan. Dia pun menghadapi sakaratul maut kan, dia pun menghadapi kesengsaraan, sedangkan dia maksum Ustaz. Betul. Kan, jadi kenapa Nabi diberi kesengsaraan macam tu Ustaz? Sebab tu di dalam hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi SAW, asyaddun nas bala'an al-anbiya, iaitu orang yang paling berat ujiannya adalah para Nabi. Sebab tu bila Nabi SAW diuji dengan kematian, bahawa bukanlah mengurangkan kredibiliti baginda Rasulullah, tetapi nak gambarkan, nak beri pengajaran kepada manusia semua, bahawa sekiranya Nabi juga merasai kematian dan sakit merasai kematian, maka kita kena insaf. Sebab tu pada pagi ini dalam Assalamualaikum subuh, sama-sama kita muhasabah diri dalam perjalanan terakhir, supaya perjalanan terakhir kita adalah satu perjalanan untuk menuju syurga Allah, untuk menuju redha Allah, bukan saja kita tetapi ahli keluarga kita, insya-Allah. Allah, insya-Allah. Itulah menepati tema Assalamualaikum. Kalau boleh tak naklah masuk syurga sorang-sorang kan Ustaz. Kalau boleh kita nak bawa ahli keluarga kita. Jadi Ustaz, mungkin ada kesimpulan untuk tajuk kita pada pagi ini Ustaz. Baik, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah, iaitu orang yang pandai, orang yang cerdik adalah orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya dan beramal untuk kehidupan selepas kematiannya. Orang yang pandai ini adalah orang yang sentiasa memikirkan bagaimana kehidupan di sana nanti. Allah. Hidup kita hari ini tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, 63 tahun, 65 tahun, 70 tahun maksimum. Tetapi ada orang yang sampai 80, 90 tahun, itu satu bonus. Tetapi kita kena ingat, itu sahaja umur kita. Yang akan kita hadapi esok, yang kekal selama-lamanya adalah di sana. Sama ada syurga ataupun neraka, pilihan di tangan kita. Kita doakan semoga penonton TV Al-Hijrah kita semua menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Moga kita semua bertemu di syurga nanti, masya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit berkaitan dengan Akademi Al-Bayan lah Ustaz kan, sebab tadi awal-awal kita buka slot ni pun ada montaj Akademi Al-Bayan. Jadi mungkin ada penonton yang baru melihat program Assalamualaikum tertanya-tanya, Akademi Al-Bayan ni apa? Nak tahu juga kan? Mungkin Ustaz bercerita sikit Ustaz. Baik, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Akademi Al-Bayan adalah satu pertubuhan untuk kita melahirkan dai muallaf. Sebab tu kita sedang membina tahfiz dakwah anak-anak muallaf. Ayuh sama-sama Ustaz memohon kepada sahabat-sahabat penonton yang budiman, hartawan, yang orang kata pemurah,
untuk kita merealisasikan, melahirkan da'i mu'alaf, kerana kita akan membina rumah Allah di sana. Di hadapan tuan-tuan ini, kita sedang membersihkan tanah, kita nak membina rumah Allah, maka Allah akan membina rumah kita dalam syurga. Yang kedua, bukan itu saja, mereka ini akan dilatih dan akan mengamalkan ajaran Islam. Maka mereka akhirnya apabila mereka mengamal, kita juga akan mendapat saham akhirat. Dan yang paling penting, apabila mereka menjadi da'i mu'alaf, mereka akan usaha untuk berdakwah dan mengislamkan, dan kita juga akan dapat pahala ganjaran. Sebab tu pahala ganjaran kepada mereka yang berinfak sangat-sangatlah besar. Khususnya hari ini adalah hari Jumaat. Kemudian hari subuh, insya-Allah Ustaz tahu ramai dalam kalangan kita mengetahui tentang hadis kelebihan fadilat. Maka ayuh rebut bersama-sama dengan Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita menyumbang dan kita sebar luaskan supaya orang lain juga menyumbang ke tabung pembangunan Akademi Al-Bayan. Dan insya-Allah kita akan melihat iaitu mereka akan keluar sebagai da'i mu'alaf dan untuk berdakwah di jalan Allah. Sebab itu tagline kita, Hanan, satu agama pelbagai bangsa. Itu sebenarnya yang kita nak, Ustaz. Sebab kita kat Malaysia ni, kita memang dah dididik daripada kecil ni mengikut bangsa. Tapi Islam mengajar kita, maksudnya tak ada bangsa ni kan. Bangsa tu ada untuk meraihkan, orang kata, perbezaan. Meraihkan kepelbagaian, bukannya untuk kita mencari gaduh. Jadi dengan hari ni hari Jumaat, time subuh pula, semolek-moleknya kita bersedekah untuk kita meningkatkan saham akhirat kita, kan. Itulah yang dapat membantu kita. Kita ni hidup ni pun kadang-kadang amal ibadah tak cukup, Ustaz. Kan? Tapi itulah yang mungkin pelengkap untuk tambah tokok-tokok tambah apa-apa yang kelompokan yang ada dalam hidup kita, insya-Allah. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahalan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum Subuh pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita nak berhenti rehat seketika, insya-Allah kita akan kembali dalam Assalamualaikum selepas ini. Good news, berita gembira. Sekarang ni TV Al-Hijrah, program kami semua berada di hujung jari anda, literally. Semuanya ada di situ.